Negara kita ni sebenarnya aku setuju dengan Indonesia yang menggelarkan kita Malay Dash. Yang mana negara ni tidak ada lagi nilai atau harga, tak ada. Negara kita hari ni dirosak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan tentunya dan dilancarkan segala urusannya. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal reaction di channel Indonesia Elite Group ya, dimana ada videonya berjudul menjerit orang Malaysia sudah hampir lumpuh hadapi sepak terjang warga Bangladesh ya, dimana ada komentar salah satu warganya yang setuju ya, mereka setuju dengan gelar yang diberikan oleh warga negara Indonesia yaitu Malay Dash ya, karena emang mereka sekarang merasa terpinggirkan oleh warga negara asing yang berada di Malaysia. Wah, oke, seperti apa ya videonya, kita langsung aja lihat videonya secara full ya agar tidak gagal paham. Langsung aja check it out. Negara kita ni sebenarnya aku setuju dengan Indonesia yang menggelarkan kita Malay Dash ya, yang mana cuplikan videonya ya, tidak ada lagi nilai atau harga, tak ada. Negara kita hari ini dirosakkan oleh Bangladesh. Rakyat Malaysia sekarang sedang mengalami situasi pelik yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bagaimana tidak, nama negara Malaysia yang erat kaitannya dengan bangsa Melayu, kini kian tidak relevan. Pasalnya, demografi di kota-kota besar sudah tidak mencerminkan kebesaran bangsa Melayu di Malaysia. Bahkan, di jantung ibu kota Kuala Lumpur, kota kebanggaan rakyat Malaysia, wajah orang-orangnya didominasi oleh bangsa Cina dan Asia Selatan. Lebih parah daripada itu, adalah peluang pekerjaan, di mana banyak warga asing yang memiliki peluang pekerjaan lebih baik daripada warga Bumi Putra itu sendiri. Hal ini membuat warga asing semakin berjaya, hingga memiliki power di Malaysia. Sementara warga lokal, semakin tergerus dan menyebabkan kecemburuan sosial. Warga asing utamanya yang berasal dari Asia Selatan, umumnya bersifat bengal dan sulit untuk diatur. Mereka merangsak menguasai sendi-sendi ekonomi, serta bertebaran di seantero bumi Malaysia. Melihat situasi ini, tentunya rakyat Bumi Putra marah, dan berpikir ulang apa yang dikatakan Indonesia tentang negerinya Malaysia. Mereka menyadari ya, setuju. Pihak kami tidak bersetuju dan memohon supaya pengambilan warga asing khususnya daripada negara Bangladesh ditangguhkan buat sementara waktu. Ini adalah kerana umumnya semua tahu bahawa rakyat Malaysia, warga tempatan telah mengalami kesusahan yang berganda bermula daripada pandemik COVID-19. Kita merayu kepada Kementerian Sumber Manusia dengan rayuan yang rendah diri, meminta kepada Kementerian Sumber Manusia supaya menjadi pihak yang menyaring dan menghalang semaksimal yang mungkin kemasukan warga asing baru ke Malaysia. Siapakah yang kita nak harapkan lagi kalau bukan Kementerian Sumber Manusia? Siapakah agensi kerajaan lain-lain yang kita nak harapkan kalau bukan Kementerian Sumber Manusia? Sudah tentulah kalau kita letakkan ini kepada pihak majikan, majikan hanya berfikir soal keuntungan kerana mereka ingin memaksimalkan keuntungan. Tanggungjawab sosial kepada rakyat tidak ada. Jadi inilah tugasan yang perlu dibawa oleh Kementerian Sumber Manusia demi memastikan kelangsungan hidup rakyat tempatan. Percayalah, membawa masuk pekerja asing daripada luar ke Malaysia bukanlah satu perkara yang dilihat dari dalam sudut yang baik dalam jangka masa yang lama. Sekiranya betul-betul Melayu tulen, jangan musnahkan bangsa Melayu dalam negara ni dengan bawa pekerja asing Bangla ni. Kita ni sebenarnya aku setuju dengan Indonesia yang menggelarkan kita Malay Dash. Yang mana negara ni tidak ada lagi nilai atau harga, tak ada. Negara kita hari ni dirosakkan oleh Bangladesh. Dirosakkan oleh parti-parti atau pendatang-pendatang Bangladesh yang hari ni berbuat suka-suka hati. Selepas daripada video ni, aku ada 2-3 video lagi nak aku uploadkan berkaitan dengan kegilaan Bangladesh di Malaysia ini yang aku rasa sudah tidak mampu lagi dibendung oleh pihak-pihak berkuasa. Dan mungkin mereka buta sebab dibayar. Kita tak nafikan.
bahawa penguatkuasa kita terutamanya yang berada di Kuala Lumpur, bandar-bandar besar, mereka memang buta kepada aktiviti warga asing yang mengotorkan bandar, yang mendatangkan kejelekan kepada bandar, tetapi mereka tidak bertindak. Jangan ada orang Melayu, orang tempatan yang berniaga tepi jalan. Mereka akan datang macam ribut, huru-hara, macam tak ada otak, macam manusia tak berakal. Ini aku tuju kepada penguatkuasa PBT. Penguatkuasa PBT ni, mereka tidak mempunyai otak, tidak mempunyai akal apabila sesuatu perniagaan ataupun aktiviti yang berada di tepi jalan ni melibatkan bangsa Melayu dan orang tempatan. Tak ada. Mereka takkan ada otak. Mereka seolah-olah menjadi binatang, tak terfikir. Tapi kalau warga asing, mereka tak peduli pun. Kau nak buat apa dekat jalan tu, kau nak buat rusuhan atau apa. Wujud kerajaan Bangladesh hari ini sudah pun mengumumkan pembatalan. Kalau panjang, mereka akan merusuh dalam negara ni, tahu. Dengan jumlah mereka yang begitu besar, dengan kegilaan menteri yang makan duit. Apa ni? Aku tak faham macam mana lagi nak bagi tahu Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Daripada kes membela Palestin sampailah ke kes warga asing, pemimpin kita yang ada hari ini semakin lama semakin bodoh. Semakin bodoh. Mereka berlagak bercakap soal politik, bercakap soal ekonomi, bercakap soal kemanusiaan, bercakap soal segala-galanya. Tapi yang dibuatnya lain. Sebab kata orang Indonesia, bagi signal kanan, beloknya kiri. Kat mana silapnya? Semakin hari semakin tak berguna. Bila kita tegur, anjing-anjing gila mereka akan masuk. Anjing-anjing gila mereka yang dibagi makan nasi basi akan masuk menyerang kita. Dan aku tidak dapat membayangkan bagaimana bodohnya anjing-anjing gila mereka ni sampai tidak memikirkan tentang masa depan negara. Rakaman video melalui perkongsian akaun TikTok aktivis NGO Surplus iaitu Ustaz Sofian Mabang Zain. Video kali ini memaparkan luahan hati seorang peniaga tempatan yang begitu kecewa dengan layanan yang diterimanya sebagai rakyat Malaysia. Beliau meluahkan rasa kesal kerana dirinya seolah-olah dipinggirkan oleh masyarakat dan pihak berkuasa seolah-olah dia pula yang menjadi warga asing di tanah air sendiri. Kisah ini bermula dengan isu bekalan minyak masak bersubsidi yang diberikan kepada peniaga tempatan ini yang jauh lebih sedikit berbanding dengan apa yang diterima oleh kedai-kedai milik warga asing, khususnya warga Bangladesh. Sebelum pandemik, peniaga ini hanya diberi 7 kotak minyak masak, manakala peniaga Bangla menerima 30 kotak. Ketika lockdown pula, peniaga tempatan ini hanya diberi 4 kotak, manakala peniaga Bangla masih mendapat 20 kotak. Sehingga ke hari ini perbezaan itu masih jelas kelihatan, di mana peniaga tempatan hanya mendapat 5 kotak berbanding peniaga Bangla yang terus mendapat 20 kotak. Apa yang lebih menyakitkan hati adalah jawapan yang diterima apabila persoalan ini diajukan kepada pembekal yang merupakan seorang tauke Cina. Jawapannya, Cina support Bangla, yang seolah-olah menunjukkan wujudnya diskriminasi dalam pemberian bekalan. Hal ini menambah lagi peritnya perjuangan peniaga tempatan ini untuk bersaing dalam keadaan yang tidak adil. Lebih menyedihkan lagi, peniaga ini juga mendapati bahawa masyarakat tempatan sendiri tidak banyak membantu. Mereka hanya datang ke kedainya untuk membeli minyak masak bersubsidi, tetapi semua barang keperluan lain mereka beli di kedai-kedai Bangla. Ini membuatkan peniaga ini berasa amat terpinggir di tempat sendiri. Apa yang lebih memburukkan keadaan adalah tindakan kedai Bangla yang sewenang-wenangnya melanggar undang-undang seperti menggaji pekerja tanpa permit dengan jumlah yang ramai. Namun peniaga tempatan ini tetap mematuhi undang-undang kerana menghormati peraturan negara. Ini menunjukkan betapa perlunya pihak berkuasa untuk lebih tegas dalam membantu dan melindungi peniaga tempatan yang jujur dan patuh kepada undang-undang. Selain itu, peniaga ini turut mendedahkan taktik kotor yang digunakan oleh peniaga Bangla, seperti meletakkan kenderaan besar di hadapan kedainya ketika pasar pagi berlangsung bagi menghalang pandangan orang ramai dan menyekat rezekinya.
Ini adalah satu lagi bentuk tekanan yang terpaksa dihadapi oleh peniaga ini dalam perniagaan sehari-harinya. Kesimpulannya, video ini adalah satu seruan kepada pihak berkuasa dan masyarakat Malaysia untuk membuka mata dan telinga terhadap kesusahan peniaga tempatan yang terpaksa bersaing dengan warga asing yang seolah-olah mendapat kelebihan yang tidak adil. Diharapkan dengan penyebaran video ini, suara peniaga tempatan seperti beliau akan didengari dan diambil tindakan sewajarnya oleh pihak berkuasa. Lokasi kedai akad ini dipercayai di Pengkalan 1 terletak Ipoh Perak. Itu saya dapat 7 kotak, Panggilan dapat 30 kotak. Lepas masa lockdown saya dapat 4 kotak, diorang tak tahu berapa lah dalam 20 kotak diorang dapat. Tapi dia punya 20 kotak masih diorang bagi 20 kotak untuk kedai Bangla. Kedai saya diorang bagi 5 kotak. Warga bila saya tanya tauke yang supplier tu Cina, dia kata diorang sudah lama duduk sini, lama berniaga sini. Saya cakap dengan diorang, saya asal usul saya Malaysia. Saya memang beranak sini, kenapa saya dapat 5 kotak? Tapi diorang boleh dapat 20 kotak. Dia diam saja. China support Bangla. China support Bangla. Lagi orang kita pula. Bila KDPN datang, dia kata kita mesti bagi pada warga Malaysia. Saya boleh bagi. Diorang warga Malaysia kita beli barang semua dekat kedai Bangla. Hanya minyak paket diorang datang sini. Kita hanya dapat 5 sen saja dalam satu paket. Lagi plastik ni. Plastik ni kita kena masuk dalam plastik. Plastik ni kita kena beli juga. Lain barang semua tak ada. Diorang tak beli dekat kedai kita, warga Malaysia. Diorang semua beli dekat tempat-tempat lain. Hanya minyak paket diorang datang sini. Kalau kita ambil warga asing, diorang tangkap. Yalah, betul lah. Sebelah-sebelah semua warga asing kerja. Diorang tak ada apa, tak ada permit. Diorang bermaharan jendela dekat sini. Tapi kita pula takut ambil orang kerja. So angka semua sudah tua berusia. Saya pun angka dah berapa, saya pun dah berusia. Tapi kita yang kerja buat kerja sendiri semua. Diorang tengok macam warga asing semua, diorang buat diorang ada pekerja warga asing tanpa permit, tanpa apa-apa dokumen, diorang boleh kerja. Satu kedai 4 orang, 5 orang. So, nanti sekarang apa harapan nanti? Dalam video boleh pesanan lah. Apa harapan nanti? Harapan saya, harap pihak berkuasa ambil tindakan. Jangan lepaskan diorang lagi. Kalau orang Malaysia kita menjaga sebelah-sebelah lagi okey, ini kan negara kita, ini bukan negara diorang. Tapi diorang macam diorang hina kita. Kalau nak sebut diorang hina kita, diorang ini negara diorang. Ini negara diorang. Macam tu lah diorang buat. Ini macam negara diorang. Diorang bermaharan jendela dekat sana sini. Di sini ada berapa baris? Saya seorang saja orang Malaysia. Ada 5 kedai Bangla. 5 kedai Bangla. Semua dia punya isteri-isteri semua sudah jadi datin Bangla. Diorang bergaya jalan sana macam datin-datin. Diorang tahu bagi saya bisnes tau jadi Bangla tu. Diorang macam datang park van yang besar depan kedai saya. Blok kita pasar pagi. Diorang tak bagi diorang nampak pasar pagi. Macam customer dekat pasar pagi nampak kedai kita. Dia blok kedai kita. Blok dengan van besar-besar. Oke, itulah teman-teman ya tadi video kita reaction di mana keluh kesah dari warga tempatan yang merasa mereka telah diasingkan di negara sendiri ya, di mana pemerintahnya lebih mendukung Bangla ya. Apalagi tadi kita lihat warga negara Malaysia berpendapat setuju dengan gelar yang diberikan oleh warga negara Indonesia dengan sebutan Malaides ya, karena mereka tidak ada harga dirinya lagi, merasa mereka tidak dihargai lagi di negaranya sendiri. Dan jadi penjual di warga tempatan juga merasa dinomorduakan ya tentang subsidi produk ya, dimana orang warga Malaysia juga lebih memilih berbelanja di toko Bangla ya. Jadi mereka merasa resah gitu ya. Oke, buat teman-teman semua, cukup yang reaction gua. Maaf jika ada salah kata dalam gua reaction saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.